Bismillahirrahmanirrahim. Ni kan? Itu. Ini kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah khairil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Tuan-tuan, saya mohon maaf ibu dan ayah, kakak, sepatutnya supplier tu hantar dekat kafe saya, tapi saya order dekat 500 buah dihantar ke Pulau Pinang. Buku tu saya mengajar di Ustaz Yusaini di Matin. Jadi tak apalah, kita kuliah mana yang patut pada tengah hari ini. Nabi SAW bersabda, apa kata Nabi? Man hafidha ala ummati hadisan wahidan, sesiapa yang menyampaikan daripada umatku satu hadis, kana lahu ajru ahadin wa sab'ina nabiyyan siddiqan. Kata Nabi SAW, siapa yang menyampaikan satu hadis, maksudnya sampai satu yang disampaikan oleh Nabi, maka baginya satu pahala yang sama pahala itu dengan 71 Nabi yang benar. Maksudnya hari ini saya nak cerita benda yang simple aja tapi dapat pahala banyak. Apa dia? Yang pertama, Nabi kata absus salam, sebarkan salam. Kita banyak bagi salam ni tuan-tuan, kesilapan orang Melayu. Kalau kita jumpa orang, Nabi suruh bagi salam, Assalamualaikum, kan? Bukan Assalamualaikum, itu kesilapan. Dia jangan panjangkan belakang, Assalamualaikum, kan? Kalau pergi rumah orang, ketuk pintu, bagi salam, Nabi suruh bagi salam 3 kali. Kalau tak jawab, tinggalkan. Kita Assalamualaikum, 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 kum tu jangan panjang, dia bukan mat arif li sukun, kan? Assalamualaikum. Kemudian yang dijawab kena lebih, Assalamualaikum. Yang dijawab Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau boleh bagi salam, kita jangan bagi habis, kita bagi Assalamualaikum. Orang yang akan jawab Waalaikumsalam warahmatullah. Kalaulah kita bagi Assalamualaikum warahmatullah, cukup setakat itu, jangan bagi habis. Orang yang akan jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pergi tambah Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tak ada dalam hadis. Ada orang Melayu dia tambah ta'ala. Ta'ala tak ada dalam hadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tambah pula Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tak ada. Sebab tu dah mengaji dah, jangan tambah. Ini bukan sunnah Nabi. Jadi kita bagi salam, Assalamualaikum, jawab Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau bagi pula lebih, Assalamualaikum warahmatullah, jawab bagi lebih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebab apa tuan-tuan? Orang yang bagi salam ni tuan-tuan, dia mendoakan keberkatan orang lain. Bila doa keberkatan, Allah akan turunkan keberkatan pada diri dia. Simple saja tapi pahala besar. Sebab tu Nabi tuan-tuan disebut dalam hadis, dialah orang yang selalu bagi salam. Sehingga kan sahabat ini nak cari ruang nak bagi salam dulu, tapi Nabi bagi dulu. Pernah ada seorang sahabat, saya lupa namanya, ketika mana Nabi lalu tuan-tuan, dia standby tepi tiang. Dia standby tepi tiang. Nabi ni tuan-tuan maksum. Nabi ni tuan-tuan kekasih Allah. Dia tahu tuan-tuan, kan? Jadi sahabat ni berlindung di tepi tiang. Belum sempat sahabat ni nak Nabi bagi salam dah. Tinggal sahabat kata, aku tak boleh mendahului Nabi SAW ketika mana salam. Punya dahsyatnya. Sebab apa? Orang yang bagi salam ni pahala dia besar. Kita jumpa yang kita kenal aja bagi salam je tak?
Kalau tak kenal bagi salam tak? Tak ada, buat tak tahu. Kakak abang, bagilah salam. Salam ini kita doakan keberkatan. Allah malaikat doa kita keberkatan. Bukan orang lain doa, Allah malaikat doa. Saya pernah tuan-tuan ada seorang India. India ni jiran sebelah saya. Dia bukan Islam tapi suka bagi salam. Bila saya parkir kereta kan, sebab parkir kereta tu depan rumah dia, kami duduk quarters guru. Rumah dia di bawah, saya rumah sini, jalan di tengah. Jadi depan lah. Kadang-kadang dia duduk cuci tu kan, sapu sampah. Saya parkir kereta, keluar. Assalamualaikum Ustaz. Dia bukan Islam pun. Saya jawab salam. Nak jawab salam pun bukan Islam. Salam. Kata Ustaz jawab kan? Jawab betul. Tapi dia suka bagi salam. Dan dia suka sebut Alhamdulillah. Seorang sahabat yang baik, India ni. Tapi tuan-tuan, dia ni selalu buat kenduri. Bila buat kenduri, selalu bagi rumah jiran sebelah. Di antaranya, saya. Kalau dia buat kenduri, apa jamu-jamu adik-beradik, apa keluarga dia, dia akan masak bagi saya. Dia bagi tahu pula, Ustaz, makanlah Ustaz, kami ni vegetarian. Kami tak makan daging, Ustaz, tak makanlah. Saya ambil tuan-tuan, tapi nak makan tu, nak telan tak masuk. Dia nampak tandir di depan tak? Dia nampak tandir. Tak lalu nak makan, tapi kita ambil juga. Kadang-kadang saya buat bihun goreng, bagi kat dia. Dia makan tu, dia puji. Sedap lah Ustaz, Alhamdulillah. Alhamdulillah di mulut. Sedap lah Ustaz, Alhamdulillah. Ustaz bubuh apa? Kita nak bagi tahu, tak tahu. Tapi memang dia ni orang Negeri Sembilan. Dia duduk berkawan dengan orang Melayu, cakap Allahu Akbar. Tuan-tuan, kalaulah anak saya balik sekolah lambat, saya akan telefon dia. Tolong jap Puan Lachmi, bini dia, ambil anak saya jap sebab mengaji sekali dengan ni. Dia akan pergi ambil anak saya, duduk di rumah dia, boleh main rumah dia. Punya bagusnya, kadang-kadang anak dia balik lewat, saya pergi ambil. Baik sungguh. Kami berkawan 3 tahun. Saya tak pernah bagi tahu dia tuan-tuan tentang Islam ni. 10 tahun tuan-tuan tak jumpa dia bila keluar daripada rumah guru. Dengan izin Allah, 10 tahun lepas tu saya jumpa di Masjid Abdullah Fahim. Tengok-tengok dia pakai kepiah. Rupanya dah Islam. Dia dah masuk Islam. Dia jumpa-jumpa saya, dia kata apa? Ustaz sanggup no? Ustaz biarkan saya berkawan dengan Ustaz selama 3 tahun untuk masuk neraka Allah? Senyap saya. Dia kata Ustaz tak bagi tahu pun bab Islam ni. Ustaz biar saya 3 tahun tak cerita bab Islam pun. Ustaz nak biar saya masuk neraka Allah sampai hati Ustaz. Saya senyap. Tuan-tuan, tengok, mungkin tuan-tuan dengan kelebihan dia duk bagi salam, duk sebut Alhamdulillah, Tuhan buka pintu hidayah dia. Sebab tu kita ni tuan-tuan, sama kita ni, apa salahnya jumpa bagikan salam, Assalam, sampaikan salam, Assalamualaikum. Orang yang jawab Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau nak bagi lebih, Assalamualaikum warahmatullah. Orang yang jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi salam. Itu kelebihan salam. Yang kedua, ada seorang sahabat Nabi masuk Islam dengan ini, masuk syurga dengan ini. Kita semahyang. Ketika Nabi semahyang tuan-tuan, tiba-tiba ada seorang sahabat. Nabi lepas baca Fatihah, baca surah, Nabi rokok, Allahu Akbar. Tiba-tiba Nabi i'tidal, Sami Allahu liman hamidah. Kita kata apa? Rabbana lakal hamd, tidak? Ataupun Rabbana walakal hamd. Tiba-tiba ada seorang sahabat dia tambah, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Pernah dengar tak? Pernah dengar tak? Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Habis sembahyang, Nabi kalih, wahai sahabatku, siapa yang tambah tadi ketika i'tidal? Sahabat muka pucat, sebab dia buat satu benda yang Nabi tak buat. Sahabat tak berani nak angkat. Siapa yang tambah ketika i'tidal tadi? Aku dengar. Sahabat yang angkat dalam keadaan takut. Saya ya Rasulullah. Nabi kata, wahai sahabatku, ketika kamu sebut hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi, malaikat ni turun ke bumi mencatat, berebut nak mencatat pahala untuk kamu. Kita ada tak? Bang, tengok amalan sikit, pahala banyak. Apa salahnya tuan-tuan, mulai hari ni bila sebut Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, tambah hamdan kasiran
tayyiban mubarakan fihi. Boleh tak? Cuba ikut saya. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi. Hafal. InsyaAllah tuan-tuan, malaikat catat pahala berebut untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak simple tapi pahala besar. Nak suruh tulis ke? Boleh, nanti saya tulis. Hamdan kasiran, pujian yang sangat banyak, tayyiban, kebaikan, mubarakan, keberkatan dalamnya. Sebab kita sebut sami Allahu liman hamidah. Sami Allah, mendengar Allah dengan pujiannya. Mendengar Allah, dia puji. Tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah, tengok, amalan sikit pahala banyak. Lagi satu, ada satu tempat tuan-tuan, kalaulah kita dibakar dalam api neraka, dengan izin Allah tuan-tuan, tempat itu tak akan terbakar. Di manakah anggota kita yang tak terbakar? Disebut dalam hadis, orang yang banyak sujud. Banyak sujud ni. Maka tempat sujud ini, kata Nabi dalam hadis Sahih Bukhari, tempat ini tak akan terbakar kalaulah dia masuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tak terbakar. Jadi macam mana? Kalau boleh tuan-tuan, kita banyakkan sujud. Kalaulah kita jadi imam, janganlah kita sujud panjang. Sebab di belakang tu macam-macam ada. Yang tua ada, yang tak larat, yang uzur. Kalau kita sembahyang seorang, contohnya sembahyang sunat duha, panjangkan sujud. Bila panjangkan sujud, Nabi kata, aqrabu, paling dekat, ma yakunu abdun inda rabbi, di antara aku dengan hamba aku, kan, fahuwa sajidun, ketika sujud. Ni, aqrabu, paling dekat aku dengan hamba aku ketika sujud. Maka kata Nabi, fa aksiru minad du'a, masa sujud tu bagi panjang. Kalau kita sembahyang seorang, fa aksiru minad du'a, doa banyak-banyak. Jadi anggota sujud kita ni tuan-tuan tak akan terbakar, dibaham oleh api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau boleh masa hidup dunia, banyakkan sujud panjang. Bila panjang tu doa. Doa jangan sebut dengan perkataan, hati lintas. Kalau sebut dalam bahasa Arab. Tubna ila Allah wa raja'na ila Allah wa nadimna ala ma fa'alna. Hati main, ampunlah dosaku ya Allah, ya Allah ampunlah dosaku ya. Hati main, mulut sebut. Kalau sebut dengan mulut, batal sembahyang. Ataupun tuan-tuan saja-saja dalam wuduk, tak tahu nak buat apa, hadap kiblat. Hadap kiblat, tuan-tuan, apa yang tuan-tuan perlu buat? Angkat takbir dia, duduk antara dua sujud. Allahu Akbar, terus sujud. Itu nama sujud syukur. Tu yang orang main bola sujud tu, dikira tak? Kira tak? Tak kira. Dah lah pakai seluar pendek. Lepas tu skor gol sujud, yang tu tak kira. Sujud syukur mesti dalam wuduk. Hadap kiblat, kemudian angkat takbir, Allahu Akbar, sujud. Ini skor-skor gol, terus sujud. Dapat pahala tak? Tak dapat apa yang tu. Sebab sujud mesti dalam wuduk, mesti hadap kiblat. Ketika mana kita sujud? Kita baca surah Sajadah, tidak? Ingat tak? Sebelum, lepas sambung, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i. Sebelum tu ingat tak? Setiap hari Jumaat, pagi Jumaat, masjid ni buat tak? Solat Sajadah, solat sujud Sajadah orang panggil. Bila sujud tu dalam wuduk ada kiblat. Katalah kita baca Quran sampai surah tu, tuan-tuan, sunat kita sujud. Kita baca Quran sampai dekat surah tu, ayat tu, kita letakkan Quran, kemudian angkat takbir, Allahu Akbar, terus sujud. Terus sujud. Tuan-tuan, kehebatan dia apa? Orang yang banyak sujud, dahi yang sujud ini tak dibakar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam api neraka Allah. Tengok, simple aja tapi pahala besar. Lagi apa? Di dalam neraka esok, tuan-tuan, semua orang Islam ni akan masuk syurga. Tetapi ada satu, tuan-tuan, yang disebut Juhainah. Tuan-tuan pernah dengar tak? Juhainah ini digelar kepada orang Islam yang keluar daripada neraka last kali. Nama Juhainah. Tuan-tuan jangan bagi nama anak Juhainah. Anak Juhainah ni maksud dia orang yang keluar daripada neraka last kali. Jangan bagi nama lah Nur Juhainah, Ustaz Abdullah Khairi sebut. Jangan. Maksud dia
penghuni neraka yang keluar daripada last sekali. Kenapa dia keluar last sekali? Sebab dia banyak dosa. Tiba-tiba Allah keluarkan dia. Sebab apa Allah keluar? Kerana masa hidup dia pernah sebut kalimah la ilaha illallah, maksud dia Islam. Dan dia ni sembahyang pun tidak, tapi dia selalu sebut la ilaha illallah. Dengan izin Allah, tuan-tuan, Allah kata dekat malaikat, wahai malaikat, cuba tengok orang ni. Dah jadi macam ketua arang dah. Gelap sungguh dalam api neraka ni, cerut macam arang dah. Maka Allah kata, wahai malaikat, tengok ni, ada seorang orang ni dalam ni. Maka malaikat tanya, wahai Juhainah, ni gelaran kepada ni, wahai Juhainah, cuba kau tengok aku. Nak tengok Malik Zabanah ni menggerunkan. Malaikat Malik Zabanah ni cukup menggerunkan sebab dia jaga neraka. Malaikat Ridwan ni, tuan-tuan, cukup manis wajah dia. Malaikat Malik Zabanah ni menggerunkan. Bila lelaki ni pusing ataupun perempuan ni pusing, dia menggerunkan. Lalu dia kata, wahai malaikat, boleh atau tidak, jangan kau benarkan aku melihat akan neraka ni, aku tak nak tengok. Lalu Allah bagi tahu dekat malaikat, wahai malaikat, oleh kerana permintaan dia ini dalam hati dia ada la ilaha illallah. Sebab tu kita dalam hidup jangan lupa untuk sebut ni. Bukan dengan lidah, tapi hati main. Tuan-tuan duduk dengan ceramah ni, hati main. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nak tahu boleh main tak main? Cuba tuan-tuan tidur. Bila tidur kan, bangun-bangun tidur, apa yang keluar dulu? Kalau hati keluar dulu, keluar la ilaha illallah, maksud dia hati dah sebati dengan la ilaha illallah. Tapi kalau bangun-bangun tidur, tak ada kalimah Allah, nak baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, tak ada juga. Hati kita problem. Tuan-tuan try, biar main dalam hati. Zikrullah ni dalam hati, try. Kan? Bila zikrullah tu, bila bangun tidur, dia akan keluar walaupun tidur. Tuan-tuan ingat tak? Ada seorang wali Allah di Mesir. Dia ni hafal Quran. Bila hafal Quran, tuan-tuan, dia tak silap saya nak kena operate usus ke apa tau. Bila nak kena operate usus, doktor panggil buat appointment. Dia beritahu doktor, saya takut doktor. Doktor kata takut apa? Operate ni biasa aja, ambil masa 4 atau 5 jam. Dia kata bukan, saya takut operate ni. Saya takut dalam masa 4-5 jam ni saya telah meninggalkan baca Quran, dia kata. Baca Quran, dia kata. Bila tinggalkan baca Quran, dia kata, saya tak boleh duduk, dia kata. Sebab hidup saya sentiasa baca Quran. Walaupun dia ni orang biasa tapi hafal Quran. Tuan-tuan kalau pergi Mesir, tuan-tuan kadang-kadang duduk tepi kaki 5 tu, kadang-kadang hafal Quran. Tuan-tuan jangan main-main. Kita yang duduk kaki 5 tu belum tentu. Kan? Ini duduk kaki 5, kadang-kadang hafal Quran. Jadi nak operate, doktor kata jangan susah hati. InsyaAllah selamat. Dia kata memang saya tak susah hati tentang operate, tapi saya takut saya tak boleh baca Quran. Dia ni 3 hari khatam 30 juzuk. Jadi doktor operate. Bila doktor operate, tuan-tuan, sebab mulut dia sentiasa menyebut kalimah Allah, tapi bukan mulut saja, hatinya. Ketika operate 5 jam, orang yang dibius ini masih lagi membaca ayat Quran. Walaupun dibius, tapi mulut masih membaca Quran. Sebab apa, tuan-tuan? Bukan saja mulutnya, tapi hatinya baca. Sebab tu zikrullah ni kita nak bagi dalam hati. Orang yang ada dalam hati dia la ilaha illallah, malaikat akan keluar daripada neraka ni, paling bawah sekali ni. Dah gelap habis dah. Orang lain semua masuk syurga, dia keluar. Bila dia keluar, lalu malaikat kata, wahai Juhainah, apa yang kamu nak minta? Juhainah ni yang ada kalimah la ilaha illallah, dia kata, wahai malaikat, minta kepada Allah, aku nak duduk depan pintu syurga sudah. Nampak? Ada kalimah la ilaha illallah, nak minta duduk depan pintu syurga ya. Lalu Allah kata, wahai malaikat, benarkan duduk depan pintu syurga. Syarat dia, jangan minta yang lain dah. Jadi malaikat pergi jumpa, wahai Juhainah, digelar kepada orang ni, bukan nama Juhainah. Ingat, duduk depan pintu syurga, jangan minta yang lain dah. Dia kata, InsyaAllah, tak minta dah. Tiba-tiba duduk depan pintu syurga, dia jumpa, wahai malaikat, boleh tak masuk sikit? Malaikat kata, tidakkah kamu berjanji tadi nak duduk depan pintu syurga aja? Ni nak minta masuk pula. Wahai malaikat, pergilah bagi tahu Allah, nak masuk sikit aja. Ni dialog ni dalam Sahih Bukhari. Kemudian malaikat, Allah kata, wahai malaikat, bagi tahu dekat dia, aku bagi masuk sikit je, lepas tu jangan minta dah. Janji. Orang ni berjanji.
InsyaAllah, lebih kurang betul lah. Tidaklah, aku nak masuk sikit lah. Tiba-tiba bila masuk sikit, dia tengok keindahan syurga ni. Tak ada tolak bandingnya. Syurga ni tuan-tuan, sangat hebat. Yang tak boleh digambar dengan otak manusia masa hidup dunia. Dia tengok-tengok tu, dia jumpa, wahai malaikat, dah duduk depan dah, boleh tak masuk dalam sikit? Manusia ni tuan-tuan, dia takkan rasa bercukup. Jadi malaikat pergi jumpa, boleh tak jumpa Allah? Ya Allah, dia ni nak minta masuk pula dah. Allah kata, bagi tahu dekat dia, aku bagi masuk, tapi lepas tu jangan minta dah. Jadi malaikat kata, boleh masuk, jangan minta dah. Tak minta dah. Akhirnya bila masuk tuan-tuan, dia jumpa, wahai malaikat, aku nak tengok Nabi ni duduk tak mana. Juga macam tu lah. Nabi ni duduk tak mana, kat mana? Maka Allah Subhanahu Wa Taala kata, boleh aku bagi tengok, tapi jangan syarat lepas ni jangan minta dah. Akhirnya dibawa tuan-tuan, dia duduk dengan Nabi, para Nabi, dengan izin Allah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ada kalimah la ilaha illallah. Jadi kita dalam hidup, kalau boleh jangan zikrullah tu mulut saja, bagi hati jalan. Mulut la ilaha illallah, tapi hati jalan. Bila la ilaha illallah, tuan-tuan nak tahu jalan tak jalan, tuan-tuan tengok masa tidur. Kalau tidur bangun, hati ni jalan, maksud dah zikrullah tu di hati. Tuan-tuan, orang yang di hati dan la ilaha illallah, dia akan masuk syurga tuan-tuan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, kita nak yang ni. Lagi satu amalan yang mudah untuk kita nak masuk syurga. Apa dia? Senyum. Senyum itu kata Nabi, sedekah. Senyum sedekah. Jangan tuan-tuan tabung lalu senyum pula. Apa? Sedekah. Senyum tu sedekah, tuan-tuan. Sebab tu Nabi kata, dalam Sahih Bukhari disebut, Nabi ini sentiasa senyum dengan para sahabat. Sentiasa senyum je. Sebab apa? Senyum tu melambangkan perkara yang mudah dibuat, tapi sangat susah untuk dilakukan. Senang dibuat, tapi susah nak dilakukan. Terutamanya kalaulah penjawat awam, kan? Penjawat awam, kalau nurse ke, kalau jaga kat kaunter, saya tengok selalunya susah senyum. Baru ni saya ceramah di hospital Allahumma salli ala Muhammad, Slim River. Nurse ni, saya kata dekat nurse, kalau nak ikut syurga ni, tuan-tuan semua masuk syurga. Ni kakak-kakak, adik-adik nurse ni, dia orang kata, kenapa ustaz kata macam tu? Tuan-tuan, saya kata kakak-kakak, pesakit masuk, kakak senyum aja, jamin dah kakak syurga. Tapi kakak, saya tengok, saya ceramah ni sejam, senyum pun tidak. Lepas tu barulah nak senyum. Oh, kadang-kadang dia orang jumpa, ada seorang staff nurse, dia kata, ustaz bukan tak nak senyum ustaz, letih sangat. Saya kata, memang mana ada hidup tak letih. Dah kerja kita macam tu, tapi apa salahnya kita senyum? Senyum tu sebagai sedekah, pahala cukup besar. Ada seorang nurse tu, dia kata, ustaz, dia kata, perkara ni berlaku, ada seorang pengurusi pos rawi. Tuan-tuan tahu tak pos rawi? Pos rawi ni hospital, kan? Pengurusi pos rawi ni, kalau dia tengok live ni, tak apa saya sebut nama dia, dia cerita kat saya, ustaz, saya mati 2 kali lah. Ni pengurusi pos rawi ni, 2 kali mati lah. Mati macam mana? Dia kata, ustaz, saya suka makan musang king. Tuan-tuan tak nak musang king? Musang king tu durian lah. Sekarang ni musang king ni duduk nombor 2 tau. Yang paling sedap sekali dia sebut aheng. Aheng kah? Aheng apa? Kat mana kita makan tu? Apa? Aheng wah. Lupa dah. Nama yang ni dekat Penang tu, dia kalau dia kuning macam ni, bila kita pegang tu dia melekat dekat tangan, bila gigit macam chewing gum. Punya sedap, nak cerita tak kerti lah. Tuan-tuan mentelai aliok dah. Sedap sungguh, lebih sedap daripada musang king. Yang ni memang king of the king lah. Sedap sungguh. Tapi dia ni suka makan musang king. Dia kata, kalau saya makan ustaz, bukan 3 biji, saya makan satu tu, satu raga. Ni pengurusi pos rawi, kalau dia tengok live ni, tuan-tuan, saya akan salam kat dia. Dia makan seraga ni, musang king. Bukan dia makan macam mana? Kira pagi makan sarapan musang king. Bukan dia makan macam tu. Tuan-tuan tahu dia makan macam mana? Dia makan dengan pulut. Bini saya suka. Dia bubuh pulut, lepas tu dia ambil musang king, dia bubuh apa tu? Santan.
Lepas tu dia ramai. Dia ramai keluar aku sini ni. Aku tengok pun tak lalu. Bini saya ramai-ramai, lepas tu dia datang, nah abang, aku nak telan tapi saya tak lalu. Saya suka makan itu freshnya. Bini saya suka makan tu, dia ramai kan. Lepas tu dia ni pagi tu ramai dah makan. Balik tengah hari makan musangking ni. Malam masa musangking 3 hari makan. 3 hari musangking, terus kena stroke. Bukan kena stroke, kena apa? Paralysis stroke ah. Bila kena stroke, tangan belah ni macam ni. Mulut heret. Bila mulut heret, tak nak makan lah tuan-tuan. Tobat. 3 bulan lepas tu, alhamdulillah sihat. Dia kata masa kena tu memang masa macam nak mati dah. Sihat. Bila sihat, dia apa kat bini dah. Yang musang king. Yang kata, nak kena king ni. Tak mau buat. Jangan, nak kena stroke lagi kah? Kawan ni tuan-tuan, musang king ni, Allah, bila sebut saja memang meleleh air liur lah. Memang dia minat sungguh. Jadi oleh kerana bini ni tak mau buat, dia pergi bagi kat kak dia. Dia beli satu harga, bagi kak buat. Tak bagi tahu kat bini. Bini tak masalah. Kak buat. Kak punya bagus, kak buat. Makan tuan-tuan. Bukan kena stroke. Heart attack terus. Bila heart attack, masuk hospital, dikatakan 6 orang doktor rawat. Rawat tuan-tuan, pakai tu yang elektrik ni. Disahkan mati. Sah mati. Tapi ada seorang staff nurse. Staff ni tengok ni, daripada proses apa semua, bubuh elektrik, pam semua dah sah mati. Apa salahnya, dia kata, pergi kat telinga, ajar la ilaha illallah. Jadi staff ni pergilah. Pergi kat telinga, la ilaha illallah. Pengurusi pos rawi ni dia kata, bila nurse tu sebut la ilaha illallah, dia kata, ketika itulah saya nampak kalimah la ilaha illallah datang macam cahaya. Kemudian saya bergantung dekat kalimah tu, dia kata. Bila bergantung tu, kalimah tu bergerak daripada hujung kaki saya bergantung, dia kata. Ketika itulah badan saya jadi sejuk. Kemudian sampai kat dada saya, kemudian keluar dari mulut saya. Bila ha tu nyawa balik. Saya hidup kali kedua. Kerana apa? Kerana staff nurse ni ajak orang yang dah mati ni dengan la ilaha illallah. Tu hebat la ilaha illallah. Allahu akbar. Sebab tu tuan-tuan, kita ni jadi staff nurse, jadi apa-apa orang yang deal dengan manusia ni, senyum pun dah ada pahala dah. Tambahlah ajar kalimah la ilaha illallah. Tapi kita ni, Allah, kadang-kadang jumpa orang pun tak senyum. Sebab tu saya duk ajar, bila tangkap gambar, suka senyum. Tuan-tuan tengok gambar saya semua. Sebab apa? Nak latih tu senyum tu bukan senang. Ada orang tak boleh senyum pun. Tengok makcik-makcik tak senyum pun. Nak latih tuan-tuan. Nak senyum bukan mudah. Tapi boleh buat. Boleh buat. Sebab apa? Senyum ni satu sedekah. Sedekah ni tuan-tuan, dia jamin syurga, murah rezeki. Ni benda yang simple. Senyum. Yang seterusnya, ada satu perkara yang bila kita amal, tuan-tuan, syaitan ataupun sihir tak boleh ganggu kita. Selalu orang baca tapi tak kena. Macam mana? Baca ayatul kursi dengan waqaf 9. Tuan-tuan pernah dengar tak? Orang bacakan Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kadang-kadang ada orang ganggu syaitan. Kita baca syaitan tak lari. Macam mana nak buat? Waqaf 9. Jangan waqaf 7. Waqaf 9 macam mana? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Yang terakhir, wala yauduhu hibzuhuma wa huwal aliyul azim. Waqaf 9. Bila waqaf 9, tuan-tuan, dikatakan syaitan, jin ni, tuan-tuan, yang bukan Islam, dia tak boleh, tuan-tuan, bila dengar wala yauduhu hibzuhuma wa huwal aliyul azim, dia terbakar. Kita kadang-kadang tak edi.
Tuan-tuan try. Kalaulah orang kena gangguan ataupun kita rasa, aku ni rasa macam diganggu lah, tuan-tuan waqaf 9. Jangan waqaf 7, waqaf 9. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Yang terakhir, wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Terhebat bang, akak. Insya-Allah tidak diganggu oleh syaitan, jin dan sihir manusia. Tapi banyak orang tak tahu kaedah dah. Sebab tu kita ni tuan-tuan, Quran ni syifaun wa rahmah. Dia syifa dan penawar. Tapi kita tak tahu macam mana dia syifa, mana-mana penawar. Sebab baca tak kena. Kaedah kita tak kena. Contohnya, orang yang nak ru'yah diri dia. Ru'yah diri, tuan-tuan baca surah Al-Baqarah ayat 102. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. يعني تو ulang, وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. 10 kali. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. Maksud dia apa? وما هم بضاري, tidak memberi mudarat sesuatu pun dengan izin Allah. InsyaAllah orang nak buat kat kita, kita dinding. Surah Al-Baqarah ayat 102. Kalaulah nak ru'yah, contohnya kita kan, tiba-tiba orang bagi tahu dekat USJ ni orang kena jin. Tuan-tuan nak pergi tengok tak? Tuan-tuan takut. Jangan takut. Tuan-tuan ru'yah diri tuan-tuan dulu, buat dinding. Dinding macam mana makcik, kakak? Baca surah Al-Baqarah ayat 102. Tang wa ma hum bidari tu 10 kali. Wa ma hum bidari nabi min ahdin illa biiznillah. Wa ma hum bidari nabi min ahdin illa biiznillah. Kemudian sambung. Fa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma syaraw fi anfusihim law kanu ya'lamun. Tuan-tuan pergilah rumah orang yang kena jin tu. Insya-Allah tuan-tuan tak kena. Tapi kalau kena juga, tuan-tuan jin. Tuan-tuan sendirilah jin, tuan-tuan. Ni. Sebab tu kita ni tuan-tuan, amalan yang sedikit tapi faedah dia banyak. Banyak orang tak tahu. Satu lagi. Kita kadang-kadang sembahyang ada was-was. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita zikrullah, baca Quran, ada was-was. Kadang-kadang duduk seorang-seorang was-was. Macam mana nak hindar was-was? Digalakkan kita membaca Qul a'udzu birabbin nas. Sebab tu sebelum sembahyang ni tuan-tuan, astaghfirullahalazim, baca qul a'udzu birabbin nas dulu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kemudian Allahu akbar. Jangan buat 2 kali. Kata ulama, kalau buat 2 kali was-was. Sebab saya cerita kat tuan-tuan, sebab negara Arab, orang Arab tak pernah takbir 2 kali. Siapa yang pernah pergi Mekah, tengok tak orang Arab takbir 2 kali? Tak ada kan? Ada tak pernah Allah? Tak ada. Orang Melayu saja banyak takbir. Sebab tu kalau boleh, sebelum takbir baca qul a'udzu birabbin nas, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas sampai habis. Kemudian Allahu akbar. Dia dah. Jangan buat dua kali. Bila buat 2 kali tuan-tuan, dia was-was. Was-was ni tuan-tuan, akhirnya yang lain sembahyang dia tak jadi khusyuk. Jangan buat 2 kali. Kalau buat juga, kalau datang was-was juga, kata ulama, ludah sebelah kiri. Tu, dan tu. Ludah. Tu. Jangan pula. Puit. Tengok pengurusi JKK. Jangan. Ambil isyarat aja. Tu, kalau was-was, sebab syaitan ni ganggu. Namanya khannas. Pernah dengar tak? Syaitan khannas. Sebab kita sendiri ada satu jin. Jin tu namanya qarin. Qarin kita ni tuan-tuan tak Islam, kecuali qarin Nabi SAW. Qarin kita ni kadang-kadang kita duduk, ada orang lalu kan, itu qarin kita. Dia tak Islam. Qarin Nabi saja Islam. Qarin ni dia akan datang kat kita supaya kita kadang-kadang was-was, tension, kadang-kadang tak boleh duduk. Satu lagi nama khannas. Khannas ni was-was. Was-was. Dia akan kata was-was, Allah tak masuk lagi lah ni, was-was. Macam mana nak buat? Sebelum sembahyang baca qul a'udzu birabbin nas. Dan satu lagi,
kita tak nak diganggu ketika tidur, kita baca 3 qul. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Yang ni saya selalu ulang lah. Macam mana? Tu tarik sampai ke ujung kaki. InsyaAllah tidur, tak akan diganggu. Tu. Buat sikit tapi pahala pelindung dia banyak. Lagi, sesiapa yang didatangi oleh tetamu, Nabi kata railah tetamunya selama 3 hari. Sebab tu kalau kita pergi rumah orang, jangan duduk lebih pada 3 hari. Lepas 3 hari tu carilah orang lain pula. Dan kita boleh rai tetamu kita 3 hari, bagi jamu makan. Sebab tu kalau orang Arab, tuan-tuan pergi rumah dia, pergilah bila masa pun, dia akan layan kita 3 hari. Lepas 3 hari kita kena belah. Tapi Arab ni, kita pergilah masa mana pun, dia akan layan macam itulah. Punya hebatnya Arab. Sebab apa? Meraihkan tetamu Allah, tuan-tuan, Allah akan bukakan rumahnya ini pintu keberkatan rezeki. Sebab tu kalau orang datang rumah kita, railah dia jamu makan selama 3 hari, layan elok-elok. Hari keempat, orang yang duduk tu kena pandai dah. Jangan kata, ish, rumah ni cantik ish, kalau boleh duduk sehari lagi elok tuan rumah tu muka dah lain dah, tuan-tuan. Sebab duduk boleh 3 hari aja. Railah tetamu kita lebih pada 3 hari, suruh berambus, tapi dengan cara yang elok. Sebab rai tetamu pahala besar, murah rezeki. Tu. Seterusnya Nabi kata pahala banyak, simple aja. Sesiapa yang selalu melihat akan muka mak dan ayah dia. Muka mak dan ayah kita, kita tengok aja. Tengok tu ada keberkatan diri, tuan-tuan, pada diri kita. Tengok muka mak ayah kita. Sebab tu siapa yang ada mak ayah ni, Allah untung, tuan-tuan. Sebab disebut dalam Quran apa? Wa wassaynal insana biwalidayhi, buatlah baik kepada kedua ibu bapa kamu. Hamalat ummuhu wahnan ala wahnin, di mana mengandung ibu kamu dalam keadaan wahnan ala wahnin, susah bertambah-tambah. Wa fisaluhu fi amain, dan menyusu kamu selama 2 tahun. Ni tuan-tuan, dalam hadis ni kata, tengok mak ayah pahala besar. Tengok aja. Tengok aja. Sebab tu siapa ada mak ayah, tengok tapi kalau tak ada, doa. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lepas sembahyang, walaupun ada orang kata bid'ah kan, lepas waladdallin amin, ingat tak? Ada orang tambah kan, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, amin. Ini benda yang bid'ah tapi ada orang buat, ada ulama buat. Tuan-tuan nak buat pun boleh, tak buat ikut suka tuan-tuan kan. Lepas Fatihah, waladdallin Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, amin. Ada orang buat ketika sembahyang. Jadi kita macam mana? Lepas sembahyang kita buat Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tuan-tuan, dikata dalam kitab, orang yang doa mak dan ayahnya, ayah mak dia akan doa, ya Allah, kau panjanglah umur anakku yang berada di dunia ini supaya dia boleh mendoakan aku. Jadi tuan-tuan, kakak-kakak nak panjang umur, tak perlu kacip Fatimah. Orang lelaki bukan tungkat Ali. Siapa ada mak ayah yang meninggal, doa banyak-banyak, InsyaAllah Allah panjang umur dia. Sebab mak ayah kita akan doa, ya Allah, kau bagilah ya Allah anak aku dipanjang umur supaya dia boleh mendoakan aku. Tu tengok, sikit buat tapi pahala banyak. Doa ataupun melihat siapa ada mak ayah, tengok muka mak ayah kita, pahala cukup besar. Tengok aja. Anda tengok sikit tapi pahala banyak. Seterusnya, ingat, esok kita bangun di padang mahsyar, Nabi akan mengaku umatnya. Macam mana Nabi mengaku? Dengan anggota wuduk yang kita ambil. Jadi macam mana anggota wuduk bila ambil? Bila ambil, lebihkan, kata Nabi. Contohnya kalau ambil bismillahirrahmanirrahim, ambil macam ni. Bila basuh tangan, jangan basuh macam ni, kata ulama. Sebab airnya akan turun ke bawah. Macam mana? Kita basuh macam ni.
Air itu turun, ambil macam ni. Maka air itu akan turun ke bawah. Maka anggota yang kena air wuduk akan bercahaya. Sebab tu kalau makcik abang nak ambil macam ni. Jangan ambil macam tu. Banyak orang ni pipe letak macam ni. Air turun ke bawah. Ambil macam ni, letak macam ni, tarik macam tu. Maka air ni akan turun ke bawah. Maka bercahaya semua ni dengan bulu-bulu ketiak bercahaya. Kalau kena bulu ketiak kan. Ni, kalau ambil muka ni, ambil biar lebih. Bukan air lebih, tapi bagi kena tu bagi lebih, maka bercahaya. Anggota wuduk kita ni. Ambil ni. Kalau boleh tuan-tuan, ambillah yang sunat, jangan ambil yang wajib saja. Kalau wajib apa? Farshilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Maksud dia apa? Muka, tangan, kepala, kaki dan tertib. Simple aja. Tapi kalau boleh, kita ambillah yang sunat. Sebab apa? Anggota wuduk yang kena ni, maka bercahaya. Kalau ambil. Ambil ni gosot. Bila ambil tu bagi sempurna, gosot. Dengan doa yang saya sebut dulu. Kemudian bila kumur, tolak, sedut. Buang balik. Ni. Sedut. Buang balik. Sebab apa? Semua ni akan bercahaya. Bila sudah muka ni, dia bagi lebih. Kalau boleh orang perempuan duduk dalam ni, letakkan tudung di sini, bagi lebih. Bagi lebih ni. Kadang-kadang dia basuh tak kena ni. Ujung ni, bagi lebih ni. Kemudian tangan, ambil macam ni. Kaki, jangan letak kaki macam tu. Letak kaki macam ni. Kemudian tarik, letak kaki macam tu. Dia akan lebih ke bawah. Kalau macam tu, letak dekat sini, ingat, tumit aja kena, takut sini tak kena. Jadi macam mana? Letak macam ni, angkat itu, maka dia akan kena semua ni. Maka bercahaya. Itu anggota wuduk. Bila bangun esok di padang mahsyar, Nabi akan mengaku umatnya. Sebab anggota wuduk bercahaya. Kalau boleh, anggota wuduk ni simple. Dia wajib ke sunat? Wuduk. Wuduk ialah sunat. Betul tak? Wuduk sunat. Sembahyang wajib tak? Wajib. Nak sembahyang kena ada wuduk. Wuduk sunat ke wajib? Sunat. Tapi nak sembahyang kena ada wuduk. Maka wuduk menjadi wajib. Wuduk. Nak ambil wuduk kena ada apa? Air. Ambil tanya tak jawab Tam-tam kena pukul 12. Nak ambil wuduk kena ada air. Air sunat ke wajib ke makruh ke harus? Harus. Betul tak? Air tu harus. Betul? Tapi nak ambil wuduk kena ada air. Maka air menjadi wajib. Faham tak? Okey, nak ada air kena ada pipe ataupun telaga. Katalah telaga lah senang. Telaga perigi. Perigi haruskah, wajibkah, sunatkah, makruh? Harus. Betul tak? Harus. Tapi nak ambil wuduk kena ada air. Nak ada air kena ada telaga. Maka telaga menjadi wajib. Faham tak? Ni kaedah ni. Nak ada telaga kena gali, kena ada cangkul. Betul tak? Cangkul wajibkah, sunatkah, haruskah, makruh? Harus. Tapi nak ada wuduk kena ada air. Nak ada air kena ada telaga. Nak ada telaga kena ada cangkul untuk orang korek. Maka semua ni menjadi wajib. Itu namanya malayatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Sebab tu tuan-tuan, ingat, seorang suami kena ada isteri. Nak sempurna keluarga kena ada dua ni. Sebab tu orang yang tak kahwin sunat. Tetapi nak sempurna keluarga menjadi wajib, maka kahwin juga menjadi wajib siapa yang mampu. Siapa sini ibu tunggal tak kahwin? Kahwinlah kak. Dia akan sempurna keluarga kita. Siapa sini bapa tunggal? Banyak tuan-tuan, 3 tunggal. Ni tuan-tuan ni kaedah ni. Kaedah usul fiqh. Sebab tu kita kena faham. Bab wuduk ni tuan-tuan, benda yang simple. Tetapi air kena jaga. Kemudahan kena jaga. Kadang-kadang orang kata, Allah buat tempat ni, Allah benda ni harus je. Sebenarnya benda yang kita buat tu benda wajib. Sebab nak ambil wuduk kena ada air. Maka dia jadi wajib. Tu yang menyediakan tempat buat ambil wuduk tu, pahala cukup besar. Tuan-tuan, pahala cukup besar tu. Tu tempat ambil wuduk tu. Sebab dia tu nampak harus. Tapi nak ambil wuduk kena ada air. Orang yang buat tu pahala cukup besar. Sebab dia kait. Tu kaedah usul. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah. Saya nak sebut ni banyak, tapi dah sampai pukul 12 dah. Tapi tengok, nak buat ibadat ni cukup senang.
Simple lah. Tapi nak buat jahat, senang ke susah? Nak buat jahat punya susah. Tapi orang nak buat jahat ke? Sedangkan kalau nak ikut sebut ni, saya boleh sebut sampai 30 ni kebaikan. Yang buat sikit, pahala banyak. Apalah, kita sambung nanti tengok. Tapi nak buat jahat, cukup susah. Tapi orang sanggup buat. Nak tikar nombor ekor, senang ke susah? Oi, abang, jangan kata senang oh. Nak tikar nombor ekor ni, motor ni kena parking jauh daripada kedai. Lepas tu nak masuk kedai, siap pakai helmet bro. Pakai helmet tu. Lepas tu termin warna hitam. Tu nak masuk. Sebab apa? Punya susahnya nak buat jahat. Lepas tu pergi buka pula. Orang tu tanya, ayah, Melayu pun tikar nombor ekor lah. Punya malu tu. Nak buat jahat punya susah. Tapi orang sanggup buat jahat. Nak berzina, susah tak? Susah oh. Tuan-tuan, kena pergi langgan pelacur, kena bayar apa? 300. Tu keluar duit tu. Nak langgan pelacur. Lepas tu nak buat dekat mana? Bukan boleh hotel Sentosa, hotel Go hotel mana boleh. Mesti kena rushnya. Nu ambil nu. Apa yang 600 punya tu, Hard Rock Cafe. 700 pergi tempah punya mahal. Sebab di situ majlis agama takkan rush. Tak akan pergi buatnya. Buat apa? Rondaan. Memang tak buat sebab situ duduk orang hebat-hebat semua. Lu 600, 700, 800 semata-mata nak buat maksiat. Nak buat ibadat punya simple ya. Sedangkan Nabi kata apa di sini? Uhilla alaikum ridani. Sesiapa yang buat baik kepada aku ni, kan, semua dia zikir, dia baca Quran, dia bagi salam, dia senyum, dia baca doa-doa, aku redha kat dia. Aku redha kat dia. Fala asqatu alaikum ba'dahu abada. Dia kata, siapa yang buat tu, aku redha dekat dia, maka tidak ada murka ke atasku kepadanya selepas ini selama-lamanya. Dia. Syarat dia, Allah redha. Tu. Keredaan Allah ni benda yang penting. Bukan senang tuan-tuan. Sebab tu kita nak buat, nak dapat keredaan Allah ni, itulah kita kena buat benda yang simple. Pahala dia banyak. Sikit, pahala banyak. Buat simple aja. Tapi pahala banyak. Satu lagi saya sebut. Satu lagi. Sedangkan nak buat jahat ni bukan mudah. Tapi orang sanggup buat. Satu lagi. Kalau kita buat tuan-tuan, pertama, orang takkan benci kita. Yang kedua, syaitan takkan ganggu kita. Malaikat akan suka kita. Tuan-tuan tahu tak apa dia? Pernah baca tak? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Pernah baca tak? Sebab tu kalau boleh, masa kita nak makan baca doa, kan? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Tambah doa ni. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. InsyaAllah tuan-tuan, makanan yang beracun tak jadi racun. Orang dengki kita, dihalang. Kemudian apa? Makanan tu akan jadi berkat. Walaupun tak sedap, tapi kenyang. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Pernah baca tak doa ni? Baca-baca kak. Kalau nak ikut amalan ni, banyak. Buat sikit, tapi dapat banyak. Tapi orang tak mau buat akak. Sebab dia rasa macam simple lah. Satu lagi di sini. Ingat, di akhir zaman kita akan didatangi oleh Dajjal. Macam mana kalau kita tak nak dihalang, didatangi Dajjal? Disuruh baca suratul Kahfi ayat 1 sampai 10. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Sampailah kepada ayat yang ke-10, iaitu apa? Idh awal fitatu ila al-kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Baca masa mana? Sebelum tidur. Surah Kahfi 1 sampai 10. Dan ingat, satu lagi disebut sini. Sesiapa yang baca untuk mudah bangun tidur. Tahu tak ayat apa? Surah Kahfi ayat last sekali. Ya ayyuhalladzina amanu
innal ladhina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala qul law kana al-bahru midada li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ayat surah Kahfi last kali. Macam mana? Tuan-tuan tidur pukul 10. Lepas tu tuan-tuan nak bangun pukul 4. Tuan-tuan try baca. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdaus. Sampai habis, tuan-tuan niat, ya Allah, bangunkan aku pukul 4 pagi. Tuan-tuan, insya-Allah malaikat akan kejutkan tuan-tuan. Tak percaya try buat malam ni. Syarat dia, jangan tidur pukul 3, nak bangun pukul 4. Taubat tak bangun. Maksud dia kita bangun, kita tidur awal sikit. Contohnya pukul 11. Sebelum tidur tu, tuan-tuan baca. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala qul law kana al-bahru midada li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ya Allah, bangunkan aku ya Allah pukul 4 pagi ya Allah. Insya-Allah kakak akan dibangunkan. Ini amalan ni tuan-tuan, mudah dibuat tapi susah nak dilakukan. Mudah nak buat tapi nak buat, nak laku tu nak susah. Sebab tu tuan-tuan, kalau nak ikut dia bagi 30 simple amalan tapi pahala dia cukup banyak. Allahu akbar. Cukup ke 100? Pukul 12 kan? 12. Tak apa, kita datang pula insya-Allah. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah. Satu lagi, 9 nak habis. Alah, aku 12 dah. Datang pula. Sebab saya ada program lepas ni. Sejam dah. Tadi kakak tak beritahu, kata 9.30, 10.45. Saya datang pukul 9.30. Saya tengok, betul ke kuliah aku ada orang ambil kan ni? 10.45. Kan nanti bulan depan 10.45 tak? Sama. Oh, kursus haji. Saya boleh bagi kursus. Kursus saya boleh menangis semua. Bila pukul 12 ni dia kan panas dia, panas. Tuan-tuan, yang dikasihi dan dirahmati Allah, kita sambung sikit satu lagi amalan, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah. Saya selalu sebutlah benar amalan ni, iaitu selawat kepada Nabi. Tapi ada satu selawat dia sebut sebagai selawat Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Pernah dengar tak selawat ni? Ataupun orang panggil sebagai, bukan selawat, apa? Sayyidul istighfar. Betul-betul Sayyidul istighfar. Pernah dengar kan? Astaghfirullahalazim. Ini Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Benda ni simple tapi ini disebut sayyidul istighfar, bukan selawat. Sayyidul istighfar, penghulu segala istighfar. Kalau kita astaghfirullahalazim, astaghfirullah, yang ni terbaik. Sebab tu kalau boleh, tuan-tuan, kakak-kakak yang dikasihi dan dirahmati Allah, pagi lepas subuh, buatlah penghulu istighfar ini. Kalau tak boleh yang ni, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tuan-tuan bayanglah kita satu hari ni 24 jam. 24 jam ada berapa minit? 60 minit, 1 jam. 6 kali 24? 6 kali 12, 144. 288, betul tak? Betul? Hampa ni macam lemah matematik ni. Betul tak? Kan 60 kali 24 maksud dia 488. Entahlah, aku pun tak ingat. Berapa? Apa salahnya 1 minit ingat Allah? 1 minit aja. 1 minit ada 60 saat. 60 saat. Astagfirullahalazim, 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 astagfirullahalazim. 1 minit dah 60 dah. Tu pun orang tak boleh buat. 1 minit aja ingat Allah. Tu pun tak boleh, betul tak? Apa salahnya 1 minit? 1 minit dah ni, 1 minit 60 saat. 60 saat tik tik
tik, subhanallah, astagfirullah, astagfirullahalazim, 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 astagfirullah. 1 minit tu pun tak boleh buat tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab apa tak boleh buat? Sebab kita tak biasa dengan benda ni. Tu nak bagi biasa tu bukan senang. 1 minit je. Apa salahnya 1 minit? Subhanallah, 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 subhanallah. 60 kali 1 minit. 1 hari 1 minit sudah untuk ingat Allah. Tu pun tak boleh juga. Sedangkan jantung kita ni yang berdenyut ialah makhluk Allah. Jantung ni ingat Allah tau. Jantung kita ni berdenyut tum 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 tum. Jantung ni subhanallah, alhamdulillah dia sebut ni. Jantung kita ni makhluk Allah. Kita ni tuan-tuan milik Allah. Jantung kita, darah kita semua ingat Allah. Sebab tu kalau kita biasa dengan ingat Allah, benda yang ada dalam diri juga akan ingat Allah. Apa salahnya kita ni tuan-tuan yang Tuhan bagi akal ni untuk ingat Allah seminit aja? Apa salahnya duduk seorang-seorang seminit? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 1 minit pun tak boleh tuan-tuan. Allah sedih ya. Renunglah wahai kakak-kakak. Saya tercukup sekat tu, tak mau panjang-panjang tak lah kan. Tengah hari tak lepi. Panas. Lapak. Jadi insya-Allah kita akan sampai, kita akan sampai bulan depan. Dia ada 2 edisi. Satu kulit nipis macam ni. Harga dia RM27. Satu lagi dia besar ini, kitab Jawi punya RM20. Satu lagi kitab tebal. Tebal dia macam ni. Yang macam Quran ni. Ini harga dia RM37. Jadi saya akan bawa bulan depan kitab-kitab ni. Tuan-tuan boleh pilih lah. Tapi saya akan baca kitab Jawi. Yang Jawi punya. Sebab Jawi ni tuan-tuan, bila boleh baca kitab Jawi, tuan-tuan akan rasa nikmatnya untuk membaca Quran. Sebab dia akan tulis dalam bentuk kadang-kadang kalimah bahasa Arab. Tapi kitab Rumi ni tuan-tuan boleh baca. Tapi tak sama dengan kitab Jawi. Tafsirnya tak sama. Jawi ni dia akan tafsir daripada karangan Arab yang betul, iaitu Dr. Aib Al-Qarni. Yang ni dia terjemah balik daripada kitab ni, yang Jawi ni masuk balik Rumi. Jadi siapa yang tak boleh baca Jawi, baca Rumi lah. Tapi tak sama. Ada yang tak sama. Ayat yang kadang dia ambil separuh. Yang ni dia ambil semua. Yang Jawi punya. Jadi insya-Allah bulan depan sampai kitab pun dah ada dah. Cuma dia silap post saja. Jadi setakat itu saya nak buka soalan lah. Kok ada soalan yang nak ditanya. Ada tak? Tak mau panjang-panjang hari ni. Bulan depan pun sama juga. 10.45 juga. Okey. Ada? Tak ada? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulillah khairil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadika salihin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawatal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hdina wahdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa jamil muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengah hari lah kau. Tak lepi panas, tak lepi. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, kita jumpa lagi bulan depan 10.45 pagi 10.45 pagi, sebab setiap Ahad kita masih ada kursus asas haji sehingga 10.45. Jadi puan-puan insyaAllah boleh bawa duit pada bulan depan untuk kita dapatkan naskah buku-buku dan besok kuliah duha muslimat terbuka kepada muslimin bersama dengan pagi 9.30 pagi bersama Ustaz Zamri Zainal Abidin, dan 10.30 bersama Ustaz Firdaus Ustaz Firdaus Suhi, kuliah tafsir Al-Quran insya-Allah. Isnin kita ada 2 slot. Kita buka kepada muslimin juga untuk hadir perempuan, dan sekiranya ada di antara puan-puan saja, yakni ladies only, yang ingin menyertai ziarah Baitul Maqdis
Jordan, Baitul Maqdis dan Palestin dan juga Yaman, Tarim, insya-Allah boleh berjumpa dengan saya untuk dapat maklumat. Kita akan bertolak pada 9 April sehingga 22 April ya, bersama Ustazah Nur Alina Al-Munawwar, ziarah ke Jordan, Palestin, Tarim di Yaman dan juga Oman, insya-Allah. Terhad hanya 20 orang sahaja. Boleh jumpa saya insya-Allah.